Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Abbas, Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya Imam, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini menghimpunkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita berharap dan berhasrat kepada Allah Subhanahu wa taala agar masa yang kita luangkan tidak sampai pun 1 jam ini untuk kita mendengar, memahami dan menghayati Islam yang kita amalkan ini sebagai masa yang ditimbang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai amal saleh bagi kita di sisi Allah, serta dipermudahkan jalan kita menuju ke syurga sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari-cari suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kita sibuk bekerja sehari-hari daripada pagi sehingga ke petang, maka inilah masa yang kita ada untuk kita menuntut ilmu. Saya selalu berpesan kepada diri saya dan juga kepada jemaah di mana-mana saya mengajar. Kita berada dalam majlis ilmu, kita hasratkan, kita niatkan, kita panjatkan dalam hati kita, ya Allah, moga aku berada di sini walaupun tak lama mana. Moga engkau terimalah ini sebagai suatu usahaku untuk menuntut ilmu, dan engkau permudahkanlah jalanku menuju ke syurgamu sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada masa lain dah. Kita hanya ada masa selepas maghrib. Masa-masa yang lain kita sibuk dengan kerja. Jadi inilah peluang kita sebenarnya untuk kita menuntut ilmu. Moga Allah Ta'ala terima amal saleh kita. Bukanlah kita berada di kuliah maghrib ni nak hafal satu-satu yang ustaz sampaikan, tak. Tapi beradanya kita dalam majlis itu sendiri adalah suatu ibadah, walaupun mungkin tertidur. Jadi pentingnya untuk kita hadir, walaupun ialah kalau kita nak hafal, ustaz yang mengajar pun lupa, kan. Jadi kita hadir, dengar. Semoga-moga masa yang kita luangkan itu menjadi amal soleh bagi kita dan dipermudahkan jalan kita menuju ke syurga. Itu hasrat dan niat kita, insya-Allah setiap kali tuan-tuan muslimin muslimat hadir ke mana-mana majlis ilmu. Mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi ini adalah kuliah saya yang pertama di sini. Terima kasih kerana menjemput saya di sini, walaupun sebenarnya masa itu dah penuh, tapi insya-Allah adalah ruang-ruang yang boleh saya isikan. Dan atas permintaan untuk kita membuka pengajian tafsir Al-Quran Karim. Saya tak pasti tuan-tuan, rasanya macam dah ada tafsir sebelum ni kan.
Cuma tafsir surah apa tu? Wal As. Okey. Cuma saya merancang, saya mencadangkan kepada para jemaah sekalian, kalau kita kuliah ni kuliah bulanan, kita ambil satu kitab tafsir. Tuan-tuan boleh cari, yang ni saya dah mengajar lama di Masjid Khairiyah Lengging, kitab At-Tafsir Al-Munir. Ini kitab, ini saya semua orang tahu, boleh cari. Saya rasa masih lagi ada di pasaran, juzuk amma, juzuk 30, juzuk 30. Jadi mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kita tengok daripada surah-surah yang awal, daripada juzuk 30, daripada surah An-Naba. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun sekali sebulan, sedikit demi sedikit boleh kita khatam, dan boleh kita lalu untuk mendengar huraian dan tafsiran bagi surah-surah daripada juzuk yang ke-30 ini. Saya mengajar di Masjid Khairiyah Lengging 2 kali sebulan untuk tafsir. Alhamdulillah dah nak tamat dah. Dah nak tamat insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan? Saya cadangan saya lah. Kalau tuan-tuan ada cadangan lain saya tak pasti. Bolehlah bagi tahu maklum kepada saya. Tapi kalau begitu kita boleh mulalah malam ni dengan tafsir bahagian yang pertama daripada surah An-Naba. Kalau tuan-tuan setuju. Kalau siapa yang tak ada buku, memang tak ada buku malam ni, ada handphone, buka handphone, tengok surah An-Naba. Ketika mana saya menghuraikan ayat-ayat daripada surah An-Naba, kalaupun nak pegang mushaf pun boleh, tengok ayat tersebut. Moga bila kita baca tu kita ingat sedikit sebanyak maksud dan pengertian daripada surah yang kita mungkin hafal, insya-Allah. Sebagai sedikit mukaddimah lah kepada pengajian tafsir. Bila kita sebut tentang tafsirul Quran, menafsirkan Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang kita sangat perlu berikan berhati-hati. Menafsirkan Al-Quran sangat penting. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran lah wahyu yang pertama, sumber yang pertama, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di situlah segala panduan segenap lapisan kehidupan kita, daripada akidah sampailah kepada syariah, sampailah kepada akhlak dan sebagainya. Itulah paksi yang paling pertama, paksi asas bagi seseorang muslim ialah Al-Quran Karim. Dan hadis Nabi SAW pun datang perlu berlegar, perlu meraihkan kandungan Al-Quran Karim. Jadi sebab itu Al-Quran, sebagaimana yang kita tahu, sebagai kitab yang utama bagi kita orang Islam, kita baca tiap-tiap hari insya-Allah. Jadi kita kena fahamlah, kita kena memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Al-Quran kita baca berpahala, tetapi matlamat yang lebih besar daripada itu ialah untuk kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, untuk kita faham dan menghayatinya, dan seterusnya berpegang dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dalam kehidupan kita. Kena pegang dengan kemas sampailah saat nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada ayat Al-Quran menyentuh tentang hukum hakam syarak, halal dan haram dan sebagainya. Sebahagian besar daripada Al-Quran menyentuh tentang akidah, kepercayaan yang perlu kita kemaskan dalam hati kita. Dan sebahagian daripada Al-Quran berbicara tentang aturan akhlak dan peraturan hidup kita, dan macam-macam lagi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi daripada juzuk yang ke-30 ini, juzuk 30, juzuk amma, ayat-ayat daripada juzuk 30 menyentuh tentang perkara akidah. Dalam arti kata yang lain, menyentuh tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyentuh tentang keimanan kepada hari pembalasan, yaumul hisab, dan sebelum itu lagi tentang yaumul qiyamah. Jadi juzuk 30 itulah dia punya fokus, itulah dia punya intipati daripada surah-surah juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan cuba lihat nanti. Dalam menafsirkan Al-Quran ini, ini kalau nak bagi mukaddimah tafsir ni saja boleh buat satu kuliah.
Bukan satu kuliah sehari, satu tajuk kuliah yang boleh dibahaskan bertahun-tahun tak habis. Tapi ringkas yang saya nak sampaikan, ulama dalam kita bila mentafsirkan Al-Quran, kita tak boleh nak tafsir sendiri. Hari ni ada orang yang kita kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, faham sendiri Al-Quran dan terus petik untuk beramal daripada Al-Quran. Siapa kita untuk melakukan sedemikian rupa? Kita tidak lain dan tidak bukan memahami Al-Quran mestilah melalui para ulama. Itu ringkasnya. Saya sebut shortcut nak faham Quran, rujuklah kepada para ulama. Shortcut nak faham hadis, rujuklah kepada para ulama. Ini kalau saya cerita macam mana nak faham Quran, kena faham bahasa Arab, kena faham asbab nuzul, kena faham itu dan ini. Itu bukan tahapnya untuk orang awam, itu untuk orang yang belajar. Jadi kita terus kepada para ulama, kita pegang tafsiran para ulama yang mu'tabar. Jadi itulah jalan ringkas kita untuk memahami Al-Quran. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran ini banyak rujukan. Para ulama rujuk kepada pelbagai. Al-Quran menafsirkan sebahagian daripada Al-Quran. Al-Quran ditafsir oleh hadis. Al-Quran ditafsir oleh kata-kata para sahabat dan sebagainya. Saya tak nak masuklah tajuk tu, nanti tuan-tuan lena, tuan-tuan tidur. Sebab tajuk tu kalau dekat universiti memanglah diajar dan memanglah pelajar tidur dalam kelas. Jadi tak payahlah kita sembang yang itu kan. Kita pergilah shortcut terus kepada tafsiran Al-Quran yang dibawa oleh para ulama. Jadi kita pegang tafsir yang agak masyhur ni, At-Tafsir Al-Munir, karangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, yang telah pun diterjemahkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Tuan bolehlah cari, siapa yang nak cari boleh cari di pasaran, belilah kitab. Moga-moga insya-Allah walaupun kita belajar sedikit demi sedikit, itulah cara para sahabat. Para sahabat Nabi belajar Al-Quran 10 ayat. Mereka tak tergesa-gesa hafal Quran habis. Ialah ada di kalangan mereka yang menghafal Quran, tapi sebahagian para sahabat dia ambil 10 sebelum dia betul-betul faham 10 ayat dan sebelum dia betul-betul beramal dengan 10 ayat tersebut, dia tak akan pindah kepada ayat yang lain. Kita boleh ambil kaedah tu biarpun sedikit. Tuan-tuan kalau boleh nak orang kata apa, nak berazam, saya nak start lah malam ni hafal juzuk Ammah, boleh. Kita ambil juzuk Ammah, kita takkan tafsir surah An-Naba habis malam ni. Surah An-Naba kita akan bahagikan kepada bahagian-bahagian. Habis satu bahagian, balik rumah hafal. Bulan depan tambah lagi. Kita berterusan. Bukan kita nak habis cepat, kita berterusan dalam beramal, insya-Allah. Itulah mudah-mudahan. Baik. Jadi saya rasa kita boleh mulalah. Saya pun tak nak panjang sangat mukadimah ni sebab panjang juga perbahasan tentang tafsir surah An-Naba ini pada bahagian yang pertama, surah An-Naba. Jadi dalam kita nak tafsir Al-Quran ni, kaedah saya pertama kita baca dulu. Saya akan baca ayat yang kita akan berikan tafsirannya, kemudian tuan-tuan ikutlah lepas tu. Jangan baca bersama saya baca, tuan-tuan baca lepas tu. Boleh ya? Insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Surah An-Naba. An-Naba boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Kemudian ada lagi 2 bahagian. Satu muka surat yang pertama tu dibahagi kepada 2 kerana dia ada tajuk yang berbeza. Jadi ayat yang pertama surah An-Naba sehingga ayat yang ke-16 ni adalah berkenaan dengan hari kebangkitan dan juga dalil ataupun bukti bahawa pastinya berlaku hari kebangkitan tersebut. Sebelum kita pergi kepada tafsir surah An-Naba ini, kita tengok dulu surah An-Naba. Mana datangnya nama An-Naba? An-Naba itu mana datang nama surah tersebut? Kalau kita lihat, kita akan lihat bahawa di dalam ayat yang kedua surah An-Naba ada kalimah An-Naba, anin naba'il azim. Maka dari situ datangnya nama Suratun Naba. Kalau kita lihat nanti dalam surah-surah yang lain, kita akan dapati banyak daripada surah juzuk 30 namanya datang daripada ayat yang pertama ataupun ayat yang awal daripada surah tersebut. Itu kebiasaannya, tapi bukan semestinya. Maknanya kebiasaannya kita akan dapati nama sesuatu surah itu diambil daripada ayat yang awal. Seperti Suratun Naba daripada ayat yang kedua, anin naba'il azim. Apa yang dimaksudkan dengan an-naba? Naba. Naba kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu maksudnya khabar, berita, cerita. An-naba bermaksud al-khabar, maksudnya suatu berita, suatu cerita yang kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, an-naba'ul azim, suatu cerita, suatu berita yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi kita akan tengok apa berita yang sangat agung tersebut. Jadi surah An-Naba ini para ulama menentukan bahawa surah ini daripada surah Makkiyah. Ni pun nak cerita jugalah kan, sebut Makkiyah, Madaniyah dan sebagainya. Apa maksud bila kita kata surah itu suratu Makkiyah? Makkiyah merujuk kepada Makkah. Madaniyah, jadi yang kedua kawan dia ialah Madaniyah. Makkiyah, Madaniyah, maksudnya semua biasa dengar kan. Tapi apa maksud surah Makkiyah? Apa maksudnya surah Madaniyah? Ini dalam ulumul Quran, dalam ilmu berkenaan dengan Al-Quran ada dibahaskan. Ini panjang lah perbahas, tapi saya bawa ringkas lah. Saya tak nak mengajar yang tu, tapi saya bawa ringkas. Surah Makkiyah ni ada 3 pandangan para ulama. Tak payah hafal, dengar aja. Jangan, tak ada ujian pun, jangan risau, tak ada paksa.
Surah Makkiyah pertama, kata sebahagian para ulama, ialah surah yang turun di Makkah. Dan yang kedua, surah Madaniyah adalah surah yang turun di Madinah. Senang cerita. Tetapi ada di kalangan para ulama yang lain mengatakan bahawa surah Makkiyah ialah surah yang turun sebelum hijrah, dan surah Madaniyah turun selepas hijrah, walaupun turunnya di Madinah, walaupun turunnya di Makkah. Contohnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan Nabi balik ke Makkah ketika Fathu Makkah, kan? Jadi jika surah itu turun di Makkah tetapi selepas hijrah, mengikut pandangan yang kedua, surah itu dalam kategori surah apa? Surah Madaniyah, walaupun turun di Makkah selepas hijrah. Kemudian yang ketiga, surah Makkiyah ialah surah yang ditujukan kepada ahlu Makkah, dan surah Madaniyah surah yang ditujukan kepada ahli Madinah. Itu ringkaslah tuan-tuan, tak perlulah panjang-panjang yang itu. Baik. Baik. Surah An-Naba ni cerita berkenaan dengan hari kiamat, Yaumul Hisab, hari kebangkitan. Dia ada kaitan dengan surah sebelumnya, iaitu Suratu Al-Mursalat, yang juga kandungannya adalah berkenaan dengan hari kebangkitan, hari kiamat dan hari kebangkitan, serta hari pembalasan, Yaumul Hisab. Yaumul Qiyamah ni termasuklah ke semua proses-proses ataupun ke semua tahap, daripada berlakunya kiamat sampailah kepada Al-Hasyar, dihimpunkan semula, Al-Hisab, penghitungan, kemudian Al-Jaza, sama ada Al-Jannah, syurga maupun ataupun neraka, wal-iyazubillahi min zalik. Itu antara fokus utama suratu An-Naba. Baik, kita lihat kepada tafsiran suratun Naba ini. Sebelum itu, kalau kita lihat suratun Naba ini, saya bacakan dulu terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling tertanya-tanya. Amma maksudnya tentang apakah, yatasaalun, mereka itu sedang ataupun saling tertanya-tanya. Soal, yatasaal daripada kalimah soal. Kita pun guna dalam bahasa Melayu soal. Jadi tuan-tuan boleh ingat, saya suka kalau boleh kalimah bahasa Arab ni, kalimah Al-Quran ni, saya akan cuba kait dengan kalimah yang biasa kita pakai, supaya bila kita baca amma yatasaalun, kita ingat oh soal. Maknanya amma tentang apakah, yatasaalun mereka saling soal menyoal, saling berbincang, saling bertanya. Apakah perkara yang saling mereka tertanya-tanya? Itu amma yatasaalun. Anil naba'il azim, an tentang, an-naba berita, al-azim, kita pun tahu kalimah al-azim iaitu berita yang besar. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka hum fihi mukhtalifun, perselisihkan tentang perkara ini. Mukhtalifun, ada tak kalimah dekat dengan yang kita guna? Ada. Khilaf, khilaf, saling khilaf. Ikhtilaf, maknanya sesuatu yang kita tak persetujui. Jadi allazi hum fihi mukhtalifun, iaitu berita yang besar, berita yang agung itu, yang mereka saling berselisih faham, saling berselisih pandang. Kemudian Allah sebut kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kalla sesekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Ya'lamun, ilmu, kan? Summa kalla saya'lamun, kemudian Allah ulang lagi sekali, kemudian sesekali tidak, kelak mereka pasti akan mengetahui. Kemudian Allah sebut alam naj'alil arda mihada. Alam, bukan alam bangun tidur pagi-pagi, ya. Alam, tidakkah? Di situ alif tu maksudnya tidakkah, ataupun adakah, itu Kalau kita nak guna bahasa Arab, kan, kita tanya kawan, kita jumpa orang,
Kita tak ingat nama dia. Nama dia katakan nama dia Rahman. Kita nak kata, adakah kamu Rahman? Kita kata dalam bahasa Arab, anta Rahman? Anta semua orang tahu kan. Tak kata anta ni kamulah. Anta Rahman? Adakah kamu Rahman? Begitu. Jadi alam naj'alil arda mihada? Bukankah kami telah menjadikan bumi al-ard mihada sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai autad, iaitu pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu azwaj, berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naum, tidur, subata, istirahat, sebagai waktu untuk beristirahat, sebagai waktu berehat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam, al-lail, Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, lail tu kataan lail. Dan kami jadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan untuk kamu lentera ataupun lampu yang terang benderang, iaitu matahari. Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air, ma'an sajjaja, air yang tercurah-curah. Linukhrija bihi habban wa nabata, dan supaya kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Itu terjemahan baru, bukan tafsir. Itu baru terjemahan kepada 16 ayat pertama surah An-Naba. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Allah Subhanahu wa taala gunakan persoalan. Allah tanya balik. Allah tanya kepada Rasulullah, amma yatasaalun. Apa yang mereka sedang berbincang? Apa yang sedang mereka tertanya-tanya? Kadang-kadang kita nak tanya balik kan. Allah tanya, Allah tak tahu ke? Allah tanya soalan, adakah Allah tidak tahu? Kalau kita baca dalam surah 30, kita akan jumpa uslub. Uslub ni maknanya gaya bahasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah sebenarnya malam Al-Qadar itu? Soalan. Sama juga amma yatasaalun. Allah mulakan ayat ini dengan soalan. Jadi kenapakah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan soalan? So boleh jawab. Kenapa dimulakan dengan soalan? Bila kita tanya satu soalan, orang yang bertanya ni dia ada macam-macam. Ada orang bertanya, biasanya orang bertanya kerana dia tak tahu. Dia nak tahu, dia tak tahu, dia nak tahu, dia tanyalah soalan. Ada orang bertanya bukan nak tahu, tetapi untuk memberitahu. Jadi dalam ayat ini Allah tanya kita, Allah tanya Nabi Muhammad tentang apakah yang mereka bertanya-tanya. Tujuan dia nak tarik perhatian. Bisa kita kalau mengajar anak-anak kan, kalau tengok guru-guru tadika, atau kalau kita mengajar anak-anak kita, tengok dek tengok tu, burung apa tu, kita tanya dia, tengok tu benda apa tu. Kita tanya dia bukan untuk kita dapatkan jawapan, tapi kita tanya dia supaya kita nak tarik perhatian dia kepada benda yang kita nak ceritakan kepada diri dia, kepada dia. Kita nak sampaikan sesuatu kepada dia, kita tanya dia. Nak tarik perhatian dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memulakan ayat ini dengan pertanyaan, amma yatasaalun, untuk menarik perhatian kita kepada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat hebat, iaitu anin naba'il azim, tentang suatu berita yang sangat hebat. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan an-naba'ul azim? Tuan-tuan minta maaf tuan-tuan, kalau kuliah tafsir memang macam ni lah, tak adalah lawak-lawak nak gelak-gelak kan. Kita macam ni dah serius lah. Sabar je lah tuan-tuan kan. Nak buat lawak apa je, cerita pasal hari akhirat kan. Baik pula suara kan. Bismillah. Macam ni lah kuliah tafsir, insya-Allah. Sabar, kita nak memahami Quran bukan senang. Baik, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Jadi apa yang dimaksudkan dengan an-naba' al-azim, berita yang besar tu apa sebenarnya? Jadi kata para ulama dalam hal ini ada tiga pandangan. Tiga pandangan. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahawa an-naba'ul azim itu ialah Al-Quran, merujuk kepada penurunan Al-Quran yang merupakan sesuatu yang sangat hebat Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Al-Quran kalau kita tengok mukjizatnya menggegarkan pengetahuan orang-orang Arab pada ketika itu. Bukan pada kandungannya, tetapi pada bahasanya saja. Orang-orang Arab yang sangat mahir dalam bahasa Arab pun terkesima, terpana dengan gaya bahasa ayat yang mereka tak biasa dengar, luar daripada pengetahuan mereka. Jadi sebagian para ulama kata an-naba'ul azim iaitulah Al-Quran. Pun begitu, ada sebahagian yang lain mengatakan bahawa an-naba'ul azim, berita yang besar itu maksudnya ialah kebangkitan, al-ba'tsu, kebangkitan selepas mati. Maknanya selepas kita dimatikan, selepas kematian segala makhluk, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi an-naba'ul azim ialah berita tentang kebangkitan selepas kematian. Ini pandangan Ibnu Katsir. Pandangan yang ketiga iaitu pandangan Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan bahawa an-naba'ul azim ialah hari kiamat. Sebab dia merujuk kepada cerita ayat ini, allazi hum fihi mukhtalifun, mereka berbeza pandangan tentang persoalan hari kiamat. Jadi ada tiga pandangan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca sendiri kitab tafsir, jumpa macam ni kan, 3 pandangan, 4 pandangan, 5 pandangan, tuan-tuan nak pilih macam mana? Itu yang kita tak boleh mengaji sendiri tu. Tuan saya kata, kalau pun boleh baca sendiri, bila jumpa banyak satu-satu sampai ada 5 mazhab, 4 mazhab, 4 pandangan, nak pilih macam mana? Yang tu yang menjadi susah. Jadi pening balik. Tu yang biasa kalau kita jumpa orang yang rajin membaca tapi tak ada guru, dia jadi pening balik. Dia bukan makin bertambah alim, bukan makin bertambah faham, makin pening. Sebab apa? Sebab jumpa macam ni, dia tak ada ilmu, tak ada alat nak pilih mana pandangan yang dia nak pakai. Jadi sebab tu kita mengaji kena ada guru. Jadi dalam kitab ini Dr. Wahab Az-Zuhaili kata, pandangan yang kita boleh terima yang paling tepat ialah pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu yang dimaksudkan dengan an-naba'ul azim itu ialah mengenai hari kiamat. Jadi persoalan yang mereka bincangkan iaitu an-naba'ul azim, iaitulah berkenaan dengan kejadian hari kiamat. Baik. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi an-naba'il azim, saya dah sebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan persoalan untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy tentang apa yang mereka bincangkan tu bukan benda kecil. Yang mereka kata, yang sebahagian kata ada, yang sebahagian kata tak percaya, sebahagian kata tak percaya dan sebagainya. Orang-orang kafir Quraisy yang sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat itu, Allah kata perbincangan mereka itu, tajuk mereka itu bukan tajuk kecil, bukan tajuk biasa-biasa,
tetapi tajuk ataupun isu yang sangat besar. An-Naba'ul Azim ni Allah yang kata. An-Naba'ul Azim menyifatkan kepada kejadian hari kiamat. Ini bukan orang lain yang mengklasifikasikan sebagai itu berita yang penting, tapi Allah yang menjelaskan kepada kita bahawa berita itu berita yang sangat besar. Jadi kalau kita faham begini, walaupun ayat ini Allah Ta'ala ceritakan, tujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, kita sebagai orang beriman ambillah iktibar bahawa perbincangan memahami apa yang berlaku pada hari kiamat dan selepas daripada itu bukanlah perkara yang kecil, bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang sebelah mata. Sebaliknya ia adalah sesuatu yang besar. Kita kena faham, kita kena belajar tentang An-Naba'ul Azim, belajar tentang hari kiamat. Bila saya sebut hari kiamat ni, tuan-tuan jangan ingat hari kiamat yang hari kiamat termasuk Yaumul Qiyamah, termasuklah berakhirnya alam semesta, sampailah kebangkitan semula, sampailah Yaumul Hisab, sampailah kepada Al-Jaza', iaitu neraka ataupun syurga. Baik, bila Allah Subhanahu wa taala kata begitu, amma yatasaalun 'anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu saling bersalah pandang, saling berselisih pandangan tentang perkara ini. Lalu Allah sebut kepada kita, kepada mereka, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, mereka pasti akan tahu dan pasti mereka akan tahu. Tuan-tuan tengok ayat Quran, kalla dua kali ulang, kan? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kalla ni maksudnya apa? Sesekali tidak. Balik ni boleh buat lah, kan? Kalau sembang-sembang dengan kawan, kita nak kata istana, kita kalla. Oh, hebat, baru belajar kuliah tafsir mana ni, dah bisa cakap Arab. Alhamdulillah. Tak apalah, gunalah kan. Bila lagi nak guna kan? Kalla. Kalau jangan dulu masa orang duk tengok cerita Hindustan, nahi kan, duk sebut nahi, kalla. Maksudnya apa? Sesekali tidak. Sesekali tidak. Jadi Allah sebut kalla saya'lamun, mereka tu orang-orang kafir Quraisy, mereka berselisih tentang apa? Berselisih tentang adakah berlakunya kiamat itu ataupun tidak. Adakah manusia setelah matinya mereka akan dibangkitkan dan dihisab ataupun tidak. Jadi mereka berbincang tentang perkara itu, berbincang tentang kehancuran alam dan juga kebangkitan semula, berbincang. Maknanya apa? Maknanya mereka tak percaya. Orang kafir Quraisy, mereka tak percaya, sebab tu mereka bincang. Jadi Allah jawab balik, kalla saya'lamun, sesekali mereka pasti akan tahu. Maknanya Allah menemplak orang Quraisy, mereka dalam keadaan duk bincang-bincang. Sebenarnya saya cerita, orang Quraisy, orang kafir Quraisy, mereka bincang tu bukan nak capai keputusan untuk beriman, tak. Mereka berbincang untuk menolak agar tidak beriman dengan hari kiamat. Jadi sebab itu Allah jawab balik, kalla saya'lamun, pasti, sesekali tidak. Yang mereka duduk pertikaikan itu, mereka sesekali tidak patut pertikaikannya, kerana mereka pasti akan tahu. Kalla saya'lamun, Allah ulang lagi sekali, summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Jadi persoalan di sini, kenapa Allah ulang dua kali kalla? Kenapa diulang dua kali? Jadi kata para ulama, perkataan kalla dalam ayat tersebut diulang dua kali sebagai suatu ugutan, sebagai suatu ancaman kepada sikap orang Quraisy yang mendustakan hari kebangkitan. Itu sebab diulang dua kali, supaya nak tunjukkan ancaman itu sangat berat ke atas diri mereka.
Kita orang Melayu, kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab pun dia baca tak faham tuan. Cakaplah orang Arab yang ada hari ni orang Arab awam ni, bukan orang Arab ulama lah. Dia baca Quran dia pun tak faham. Kita apatah lagi. Jadi bila saya duk ulang kalla sayalamun summa kalla sayalamun merupakan ancaman, kita tak sampai dalam kepala kita. Sebab dia bukan bahasa kita. Jadi sebab tu kita kena tafsir. Jadi kita baca, kita tak dapat apa. Tapi orang Arab zaman Nabi, bila turun ayat ni, mereka baca tu dah tahu dah. Dah ada dia punya perasaan, kefahaman terhadap ayat Al-Quran. Jadi kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Pengulangan itu adalah sebagai satu ugutan. Macam mana saya nak bagi Saya suka juga kadang-kadang dalam bahasa kita kan. Kalau kita marah kan, kalau kita marah kepada seseorang, kita marah kepada anak kita, kita dah larang dia jangan buat, dia buat juga kan. Kita larang lagi, dia buat juga. Jaga kau nanti. Kita ulang sampai 2 kali. Kadang-kadang tu bila kita dah marah sangat, kita ulang larangan itu 2 kali, nak menunjukkan bahawa kita dah berada di dalam marah yang sangat. Begitulah kalau kita nak faham kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Baik. Jadi itu pertama. Itu bahagian pertama daripada surah An-Naba. Ni ada bunyi tak masuk waktu Isyak ni? Ada bunyi ya? Tak ada bunyi, kita subuh lah ke sini kan. Ada ya? Tak ada bunyi. Oh, tak ada bunyi. Patutlah saya masuk macam lama sangat. Dah Isyak ke belum ni? Belum lagi. Nampak tu ujung-ujung. Saya ceramah, saya memang tunggu bunyi je. Tak ada bunyi. Kita main subuh sama-sama insyaAllah. Baik, kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Jadi daripada amma yatasaalun sampai yang hujung tu cerita Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita tentang sikap orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang saling berbincang tentang hari kebangkitan, hari kiamat, yang mana mereka tak beriman. Jadi Allah templak kata mereka yang mendustai hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, mereka pasti akan tahu. Jadi sekarang ni masuk ayat yang seterusnya, Allah nak bagi tahu kepada mereka bukti-bukti bahawa Allah berkuasa untuk mengadakan hari kebangkitan tersebut. Dia akan masuk. Dia punya mukaddimah dia cerita tentang suasana orang kafir Quraisy yang tidak beriman. Allah sebut kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Sekarang Allah nak bagi tahu. Bagi perhatian. Sekarang Allah nak jelaskan yang mereka tak beriman, yang mereka meragui kekuasaan Allah untuk mengadakan hari kebangkitan selepas mati itu. Ini bukti-buktinya, iaitu pertama, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Allah bagi bukti kepada orang kafir Quraisy. Allah tarik perhatian kepada benda yang mereka boleh nampak dengan mata mereka, iaitu tengok bumi yang tempat kamu duduk sekarang ni. Siapa yang cipta? Allah yang cipta. Jadi kami, kata Allah, alam naj'alil arda mihada, kami dah jadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi. Jadi ini bukti pertama. Tengok sendiri bagaimana kamu mengingkari, kata Allah, kepada hari kebangkitan, sedangkan kamu sedang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iaitu apa dia? Allah menjadikan bumi, dan Allah menjadikan bumi itu mihada. Tuan-tuan, perkataan mihada daripada kalimah Mahdi, bukan Imam Mahdi ya. Mahdi ni maksudnya buayan. Macam mana pula bumi jadi buayan? Dalam pepatah Arab disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu daripada mahdi kepada lahad. Maknanya daripada dalam buayan sampailah ke liang lahad. Jadi Allah guna perkataan
Alam naj'alil arda mihada. Mahdi, yang asalnya bermaksud buaian. Apa maksudnya? Tengok betapa dalamnya kalimah dalam Al-Quran ni, bukan sewenang-wenangnya. Tuan faham Bukankah kami telah menjadikan bumi itu seperti ibarat buaian bagi manusia? Apa dia maksudnya? Maksudnya ialah bumi itu menjadi hamparan yang selesa untuk manusia hidup di atas muka bumi. Selesanya manusia hidup di atas muka bumi dengan sumber makanannya, dengan minuman, dengan tempat tinggalnya, dengan berbagai-bagainya. Selesanya kita hidup di atas muka bumi ini sebagaimana selesanya seorang bayi di dalam buaian. Tengok anak kecil dalam buaian, tidur lena kan, anak nangis dia masuk buaian. Sebab apa? Sebab di situ tempat yang dia selesa. Jadi selesanya kita di atas muka bumi itu ibarat selesanya seorang bayi kecil di dalam buaian yang sedang tidur. Allah Ta'ala yang jadikan bumi ni tempat kita tinggal dengan selesa. Nampak? Itu bukti yang pertama. Jadi itu alam naj'alil arda, al-ard bumi, mihada. Tuan-tuan boleh ingat dah tu. Mihada tu adalah asalnya daripada maksud buaian. Maknanya selesanya hidup kita di atas muka bumi ini seperti seorang bayi yang selesa di dalam, yang tidur dengan selesa di dalam buaian. Wal jibala autada, dan juga gunung ganang dijadikan sebagai pasak yang teguh bagi manusia. Bumi yang paling besar. Apa yang paling besar di atas muka bumi ini selepas bumi? Apa dia? Bumi ini kita duduk ni kan. Apa Allah sebut bumi itu, maknanya habislah. Tak adalah benda yang lebih besar daripada bumi yang tempat kita tinggal. Allah tak mulakan dengan matahari, ni yang bumi tempat kita duduk. Allah mulakan dengan menyebut bukti yang pertama, tengok bumi. Allah jadikan tempat untuk kamu tinggal dengan selesa. Kemudian dalam bumi tersebut, apakah makhluk yang paling besar di atas muka bumi? Gunung ganang lah. Apa yang lebih besar daripada gunung di atas muka bumi? Jangan bandingkan gunung dengan bulan. Yang di atas bumi paling besar, paling menonjol ialah gunung ganang. Nampak tertib pemilihan tu. Daripada Allah tarik perhatian kepada bumi, sekarang Allah tarik perhatian kepada makhluk yang paling jelas, yang paling zahir di atas muka bumi, iaitulah gunung ganang. Nampak dia punya tertib susunan tu, Allah tarik perhatian. Kemudian jadi gunung sebagai autad, sebagai pasak kepada bumi. Sebab itulah kalau kita tarah bumi, kalau kita tarah gunung, kita tarah bukit, habis banjirnya di sana sini, runtuh tanah di sini, sana sini. Itu gunung sebagai pasak kepada bumi. Wa khalaqnakum azwaja. Daripada tengok kepada bumi, tengok kepada gunung yang paling besar, sekarang Allah tarik perhatian kepada diri kita manusia. Allah jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi maknanya manusia ada pasangannya daripada kalangan wanita. Wanita pasangannya lelaki. Itu fitrah Allah Ta'ala ciptakan bagi kita. Jangan kita ubah laki berpasang dengan laki, perempuan berpasang dengan perempuan. Itu melawan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan bagi kita manusia. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Tengok Allah tarik perhatian kepada diri kita manusia. Daripada hidup kita berpasang-pasangan, Allah sebut lagi nikmat yang Allah bagi kepada manusia, iaitu malam. Allah jadikan tidur kita sebagai rehat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Baik. Kita tengok kalimah subata. Wa ja'alna naumakum subata. Apa maksud subat? As-subat. Kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, subat ni maknanya bukan sumbat, subat. Subata.
Subata ni maksudnya ialah sesuatu yang berhenti dari bergerak buat seketika ketika nyawa masih dalam badan. Kalau kita sedang bergerak, kita berhenti seketika, itu dipanggil sebagai subata. Maka malam dan maka tidur itu, bila kita tidur, nyawa kita masih lagi di dalam badan kita dan kita berhenti seketika daripada kegiatan dan aktiviti kita. Kita berhenti bekerja, kita berhenti bercakap, kadang-kadang kita berhenti berfikir. Jadi kita berhenti seketika, kita berhenti sejenak, kita berhenti sejenak seketika ketika mana kita tidur. Bila kita tidur, kita berehat. Pernah saya sebut, ada orang kadang-kadang dia buat perbandingan, kita ni habis masa dengan tidur. Dalam sehari kita ada 24 jam, bahagi 3, 8 jam untuk tidur. Jadi ada orang kata tidur tak habis tidur, jadi kita jangan tidur, sebab kita akan kurang masa yang proaktif. Tapi hakikatnya, kalau kita tak tidur, tak adalah usia kita. Kita umur sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita rasa sayang lah, tidur je kerjanya, tak nak tidur. Malam kita tak tidur. Jadi kita pun kerja, siang kerja, malam kerja, semua kita kerja. Dalam 10 tahun tak sampai lah. Cukup berapa tahun je. Dengan tidur itulah memanjangkan usia kita. Tapi kalau banyak sangat tidur pun pendek balik usia. Jadi tidur cukup untuk rehat, bukan tidur untuk puaskan nafsu. Itulah tidur yang dikatakan rehat. Wa ja'alna al-laila libasa, Allah jadikan malam sebagai pakaian. Boleh tak? Malam sebagai pakaian. Macam mana malam sebagai pakaian? Siapa boleh terang? Siapa boleh fikir? Cuba fikir. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Macam mana malam itu sama dengan pakaian kita? Untuk mana yang sama? Maka kata para ulama, malam itu dapat memberikan ketenangan. Sebagaimana bila kita pakai baju, kita tenang. Bila kita dah siap pakai baju, kita rasa tenang. Begitu juga malam, daripada hiruk pikuk kita siang hari bekerja, bila malam dia tenang. Satu. Dan malam itu juga, gelapnya malam menutup pandangan orang daripada kita terhadap apa yang kita buat. Begitu jugalah pakaian yang menutup aurat di badan kita, menutup kelemahan yang ada di badan kita, cacat yang ada di badan kita. Nampak? Bukan mudah tu. Ayat yang begitu, kalimah yang dua kalimah aja. Wa ja'alna naumakum libasa, wa ja'alna al-lail lalibasa. Kami jadikan malam pakaian. Jadi maksudnya ialah malam tu memberikan ketenangan kepada kita orang, kepada manusia. Dan malam itu menutup pandangan yang zahir, menutup pandangan orang lain kepada kita, supaya kita boleh berehat, supaya kita boleh mengelak daripada panas. Begitu juga malam ni melindungi kita daripada pandangan orang, ataupun melindungi kita untuk kita menunaikan hajat kita yang tertentu waktu malam. Jadi malam sebagai pakaian, kerana malam itu menenangkan, memberikan ketenangan sebagaimana kita bila kita berpakaian. Dan malam sebagai pakaian kerana malam itu menutup pandangan manusia, menutup aib yang ada pada diri kita, sebagaimana pakaian itu menutup aib yang ada pada badan kita. Baik, betul lagi ni, dah masuk waktu dah, sikit lagi ya. Boleh tuan ni? Boleh tak? Tengok dah macam lalang dah ni, kiri kanan dah ni. Ni ringkas ni, kalau saya nak bawa panjang tadi ayat sampai pertama tak habis lagi. Tadi boleh dah sikit-sikit sudah lah kan. Baik, daripada
bumi, Allah tarik perhatian bukti ya. Kita sedang memerhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah untuk mengadakan hari kebangkitan semula. Daripada bukti Allah menjadikan bumi, menjadikan gunung ganang, Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah menjadikan bagi kita itu apa tadi? Tidur sebagai waktu rehat, menjadikan malam sebagai pakaian. Kemudian Allah sebut lagi, tarik balik perhatian ke atas. Dan waja'alna an-nahara ma'asha, tak habis lagi. Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Waktu siang kebiasaannya kita bekerja untuk mencari kehidupan, berniaga ke, bertani ke dan sebagainya, biasanya waktu siang. Baik, selesai di situ. Kemudian Allah tarik perhatian kita kepada perkara yang di atas. Daripada tadi bumi, diri kita, kemudian Allah tarik kepada yang di atas. Allah Subhanahu wa taala sebut wa banaina fawqakum, dan kami bina di atas kamu sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh, dan kami jadikan untuk kamu matahari yang terang benderang. Tuan-tuan, kalau tengok betul-betul susunan ni, dia pelbagai ya, dia tak satu level. Bukti yang Allah bagi sebagai bukti kekuasaan Allah mengadakan hari kebangkitan ni, Allah tarik daripada bumi tempat kita duduk, gunung ganang, sebagai satu daripada makhluk yang paling hebat di atas muka bumi. Kemudian tengok kepada diri kita, nikmat yang Allah bagi, tidur, makan, pakai dan sebagainya, malam dan siang. Kemudian Allah tarik perhatian kita, tengok pula di atas. Nampak? Dia pelbagai. Makna dia mempunyai kepelbagaian dalam bukti-bukti tersebut. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah-curah. Sajjaja maksudnya air yang turun mencurah-curah tidak berhenti-henti. Macam hujan lah. Hujan itu turun saling satu persatu titik hujan itu turun mencurah-curah. Dan daripada hujan tersebutlah Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian dan juga kebun-kebun yang lebat untuk kita manusia menikmatinya dalam kehidupan kita. Jadi itu sebagai ringkaslah, sebab kita bermasa dah hujung. Jadi kalau kita rumuskan kembali daripada bahagian yang pertama surah An-Naba ini, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita kepada sikap orang kafir Quraisy yang mereka itu tidak beriman dengan wujudnya ataupun adanya hari kebangkitan semula. Lalu untuk menjawab keraguan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala kemukakan bukti. Kalaulah bumi yang begitu hebat dengan gunung ganang yang begitu hebat menjadi pasak kepada bumi, dan kamu sendiri ya Allah ciptakan berpasang-pasangan, Allah bagi kamu rehat di waktu malam, Allah jadikan malam sebagai pakaian, Allah jadikan siang untuk kamu bekerja, kemudian Allah jadikan matahari yang terang benderang di atas, turunkan hujan untuk kamu gunakan. Kalau semua ini Allah mampu ciptakan, apatah lagi untuk membangkitkan kamu semula di hari kiamat untuk menerima pembalasan. Begitu dia punya flow cerita ataupun kisahnya, kefahamannya bagi ayat atau bahagian yang pertama, daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-16 surah An-Naba, insya-Allah. Jadi saya rasa saya berhenti di situlah, insya-Allah. Jadi kalau ada rezeki kita akan sambung lagi pada bahagian yang kedua daripada surah An-Naba ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-30, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Jadi mudah-mudahan ada kefahaman yang kita dapat raih daripada siri kuliah yang ringkas ini. Moga-moga Allah Taala memberikan kita kefahaman, keyakinan dan keimanan kepadanya, insya-Allah. Moga kita menjadi hamba-Nya yang beriman kepadanya dan juga beramal soleh kerananya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh tutup ya? A'udzubillahi, saya tutup sikit dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bilhaqqi anzaltahu wa bilhaqqi nazzal. Allahumma azma raghbatina fihi waj'alhu nuran li basarina, shifaan li sadrina wa zahaban li hammina wa ghammina wa huznina. Allahumma zayyin bihi lisanana wa jammil bihi wajhana wa qawwihi jasadana wa thaqil bihi mizanana warzuqna tilawatahu ala ta'atika ana al-layli wa atraf an-nahar wahsyurna ma'an nabi Muhammadin wa alihi al-akhyar. Ya Allah, Engkau turunkan Al-Quran membawa kebenaran, bahkan kerana kebenaran jugalah ia turun. Ya Allah, tingkatkanlah kecenderungan kami untuk membacanya. Jadikan Al-Quran bagi kami penyelah pandangan, penyembuh jiwa, pengubat duka lara yang menghapuskan kesedihan dan rasa duka cita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran basahan lidah kami, penyeri wajah kami, penyegar jasmani kami. Beratkan timbangan amal saleh bagi kami dengan Al-Quran. Kurniakan kepada kami kudrat membaca dan mematuhi suruhan-Mu sepanjang malam dan siang. Himpunkanlah diri kami ya Allah bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.